Bagi topik yang kumpulan kami pilih iaitu stres dan kemurungan, saya menggunakan bahan rujukan seperti buku, artikel dan juga melihat blog untuk mendapatkan sumber rujukan. Hai, nama saya Priscilla, anak Tini Steven, nombor matrik 275289. Untuk penugasan kumpulan ini, kumpulan kami telah memilih tajuk kemurungan. Saya bersama rakan saya bernama Kak Syah akan menguraikan mengenai gejala-gejala kemurungan. Hasil yang kami jalankan melalui laman web yang berkenaan dan juga sumber-sumber daripada YouTube, kami telah menapasti beberapa jenis gejala untuk angsa yang menghidap ataupun berdepan dengan kemurungan. Yang pertama iaitu mengalami masalah emosi yang panjang seperti sedih dalam satu jangka masa yang panjang, kemudian hilang minat dan keseronokan, kurang memberi tumpuan, kurang keyakinan diri, dan mempunyai idea untuk membahayakan diri, contohnya mencederakan diri sendiri ataupun membunuh diri, dan juga mengalami masalah untuk tidur dan selera makan. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syajara Judul Rinti Ammar, Menteri 275474. Untuk subjek falsafah ini, kumpulan kami telah memilih tajuk kemurungan. Kemurungan adalah bersangkut paut dengan falsafah seperti kemanusiaan, sosial dan insaniah. Oleh itu, di bahagian saya adalah untuk mendapatkan punca-punca kemurungan. Maklumat yang saya dapati adalah melalui sumber Google, YouTube dan berita. Ini adalah untuk memberi gambaran yang tepat dan jelas dan mudah difahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Fahmi bin Ramli, nombor matrik 275089. Hari ini saya akan berkongsi 5 cara untuk menangani kemurungan. Baik, yang pertama, dapatkan nasihat kaunseling. Kaunseling berupaya untuk merawat masalah kemurungan yang dialami oleh seseorang individu. Khidmat kaunseling mampu membimbing seseorang untuk mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Dengan cara ini, seseorang yang mengalami kemurungan akan menceritakan segala masalah dan kekusutan yang dialami sehingga membawa kepada kemurungan. Interaksi antara kaunselor dan pesakit akan membantu pesakit mengenali diri serta dapat memberi kelegaan kepada pesakit dengan luahan yang disampaikan menerusi sesi kaunseling tersebut. Baik, yang kedua, mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebahagian golongan berpendapat bahawa masalah kemurungan juga boleh diubati melalui memperbaiki hubungan antara diri dengan Tuhan. Mereka berpendapat bahawa proses penyembuhan masalah kemurungan boleh diubati secara kerohanian. Cara ini merupakan salah satu alternatif yang terbaik untuk merawat masalah kemurungan dengan mengamalkan ayat-ayat suci, mendirikan sembahyang, bermunajat dan melakukan perkara baik. Bagi penganut agama Islam, seseorang itu boleh mengamalkan ibadah lain seperti bacaan zikir, doa lazim, membaca Al-Quran, berwuduk dan memperbanyakkan selawat. Baik, yang ketiga, berjumpa dengan pakar psikologi. Psikoterapi merupakan alternatif terbaik bagi merawat kemurungan yang dikendalikan oleh ahli psikologi. Kaedah ini bukan sahaja dapat merawat masalah kemurungan, bahkan merawat penyakit lain seperti masalah personaliti dan kecelaruan tingkah laku. Terapi juga boleh dikendalikan dalam 2 peringkat, iaitu terapi individu dan terapi kumpulan. Bagi terapi individu, kebiasaannya dijalankan melalui terapi cili akal, terapi tingkah laku dan terapi kognitif. Baik, seterusnya berfikiran positif. Menjadi seorang yang berfikiran positif berupaya untuk mengatasi kemurungan. Buang rasa negatif, tiada harapan dan kebosanan dalam hidup anda. Setiap hari mereka yang menghidapi kemurungan perlu mencari perkara yang boleh membuatkan mereka sekurang-kurangnya tersenyum.
Dengan berfikiran positif, mereka yang mengalami kemurungan akan memperolehi tenaga dan keupayaan untuk mengendalikan kemurungan dan tekanan. Hal ini membolehkan mereka merasa sedih dan putus asa. Harapan menjadi seorang yang positif membolehkan mereka cenderung untuk memiliki kehidupan yang lebih sihat. Pesakit perlu bercakap dengan individu yang positif, bersama dan berkawan dengan individu yang positif. Melalui cara ini, ia boleh membantu mereka untuk kekal positif. Yang terakhir, membentuk hubungan sosial yang baik. Mereka yang mengalami kemurungan perlu membentuk hubungan yang erat antara ahli keluarga yang lain serta masyarakat sekeliling agar berupaya untuk merangsang pemikiran, emosi dan perasaan yang lebih seimbang. Secara tidak langsung, mereka akan bersemangat, bermotivasi tinggi dalam meneruskan kelangsungan hidup. Baik, Assalamualaikum. Saya Muhammad Kemaika bin Kamarudin, nombor metrik 275053, Ketua Pusat Pengajian UUM KL lah. Jadi bagi tugasan kumpulan kami memilih tajuk kemurungan, dan saya menjalankan tugas untuk membuat kajian kemurungan di kalangan kanak-kanak dan remaja. Jadi sumber rujukan bagi kajian saya adalah menggunakan laman web untuk mendapatkan artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Menurut kajian saya, kemurungan tidak asing bagi kalangan orang dewasa. Namun, pernahkah kita ketahui kemurungan turut berlaku di kalangan kanak-kanak dan remaja? Tahukah anda, sebanyak 9.5% kanak-kanak berusia 5 hingga 15 tahun mengalami kemurungan di Malaysia. Jadi, mengapakah perkara ini boleh terjadi? Adakah terdapat tanda-tanda yang dapat dilihat pada pesakit? Dan apakah yang perlu kita lakukan untuk membantu mereka? Kemudiannya, untuk faktor yang mencetuskan kemurungan dalam remaja lazimnya adalah yang berkaitan dengan isu-isu harga diri, buli, prestasi akademik yang rendah, orientasi seksual kita dapat lihat, dan juga pernah menjadi mangsa penganiayaan fizikal dan seksual. Okey, bagaimana dengan bagi golongan yang kanak-kanak dan remaja juga? Tanda-tanda kemurungan sedikit berbeza. Kita dapat lihat lazimnya ibu, bapa dan doktor gagal untuk mengesan tanda-tanda awal kemurungan dan pada kanak-kanak dan remaja. Jadi, namun antara tanda-tanda kita dapat lihat kemurungan yang terdapat pada kanak-kanak ini dan remaja adalah, yang pertama, perubahan tingkah laku. Kedua, kerap mengadu sakit. Mereka kerap mengadu sakit. Yang ketiga, mudah kecewa. Keempat, tidak boleh bertolak langsung. Kemudian yang kelima, mereka akan kerapnya ada pergaduhan. Yang keenam, kurang selera makan. Dan tujuh, yang terakhir adalah mudah takut dan panik. Jadi kesimpulannya yang terakhir adalah perlu diingatkan kemurungan di kalangan kanak-kanak ni dan remaja juga perlu diambil tindakan segera, kerana dikhawatiri boleh memudaratkan pembesaran mereka, dan malah yang lebih ditakuti ialah mengancam nyawa kanak-kanak dan remaja tersebut. Itu sahaja. Assalamualaikum Cik. Saya Syah daripada student UUM. Ada masa sebentar untuk saya interview? Okey, nama Cik apa? Cik Saiful. Cik Saiful, saya nak bertanya, apakah pendapat Cik tentang kemurungan, faktor-faktor dan cara nak menyelesaikannya? Bagi saya, kemurungan ni dia salah satu penyakit yang bahaya
sebagai contoh macam sekarang dengan pandemik COVID, kemurungan boleh jadi dengan adanya kehilangan pekerjaan. So, dan kewangan juga boleh menjadikan kemurungan, stres. So bagi saya ini perlu bawa ke jumpa doktor atau kaunselor untuk selesaikan masalah ni supaya tak memudaratkan lagi. Setakat itu kan. Okey, terima kasih Cik Saiful. Assalamualaikum Dik. Salam. Dik, ada masa kau nak interview kau daripada UUM? Boleh? Okey, nama adik siapa? Wawa. Fawa. Fawa, akak nak bertanya, kak nama Kak Syaja. Apa pendapat Fawa tentang kemurungan pada masa sekarang dan faktor-faktornya? Untuk saya yang remaja, kalau bagi saya faktor-faktor dia mungkin sebabkan stres pasal family ke atau pasal yang benda yang diri sendiri rasa tapi orang lain tak nampak. Boleh efek dekat tempat kerja dengan orang luar, cara kita bergaul. Kadang yang ada masalah ni diorang malam-malam nangis-nangis pasal cinta ke kan. Tapi dia macam dia rasa dia tak tunjuk dekat semua orang tapi orang boleh nampak perubahan dekat diri dia jugalah. Okey. Jadi kalau caranya nak selesaikan dari segi macam mana tu pendapat Fawa? Bagi saya untuk keluarga kena cek setiap anak lah, macam tanya ada masalah ke. Kalau ada masalah yang diorang sendiri tak boleh macam nak bercerita dengan family, mungkin orang boleh bawa pergi jumpa doktor, boleh jumpa doktor psikiatris, tanya elok ke macam tanya luar dalam semua. Ya. Sebenarnya doktor rasa. Ya, dan boleh juga share dengan kawan-kawan dan sahabat terdekat ya. Okey, terima kasih Fawa atas maklum malas. Terima kasih.